Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan cikgu pada hari ini untuk kita mempelajari subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Di bawah tajuk 6.0 iaitu reka bentuk pengatur caraan. Jadi kita masih lagi berada pada standard kandungan 6.4 iaitu pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Serta standard pembelajaran pada hari ini ialah 6.4.5 menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan juga pergerakan. 6.4.6 memindahkan atur cara yang telah dibina pada perkakasan dan menguji kefungsiannya, serta 6.4.7 iaitu membentangkan atur cara yang telah dihasilkan. Jadi ayo kita belajar apa yang menarik tentang pembelajaran pada hari ini. Menghasilkan sambungan dan juga perkakasan. Baik. Untuk kita menyiapkan projek pagar keselamatan kita, kita perlulah menyediakan komponen elektronik projek serta bahan projek. Baik. Antara komponen yang diperlukan untuk menyiapkan projek pagar keselamatan ini ialah yang pertama, 1 unit pembas, 2 unit LED merah dan hijau, dan yang ketiga ialah 1 motor servo. Baik, untuk makluman kamu pada untuk projek pemasangan pagar keselamatan kita ini, cikgu hanya menggunakan 1 unit LED sahaja iaitu LED merah dan cikgu tidak menggunakan LED hijau. Jadi kita perlu membuat sedikit penambahbaikan pada pengatur caraan kita selepas kita selesai membuat pemasangan pada mikro pengawal kita nanti. Baik. Untuk bahan projek pula, kita perlukan 1 unit papan reka, 9 unit wayar, 4 klip buaya, 1 unit papan mikro pengawal, 4 unit bateri AA atau double A 1.5 volt dan pemegang, 2 unit bateri triple A 1.5 volt dan pemegang. Baik. Untuk pemasangan projek ini juga cikgu tidak menggunakan papan reka, kerana cikgu tidak mempunyai papan reka tersebut dalam set mikrobit yang cikgu telah beli. Jadi cikgu terus membuat pemasangan pada bateri untuk mendapatkan terminal positif dan juga terminal negatif. Jadi cikgu juga menggunakan 8 unit wayar, 8 lebih kurang 8 atau 9 unit wayar bersama dengan klip buaya lah. Kemudian papan mikro pengawal yang cikgu gunakan ialah papan mikro pengawal mikrobit, serta samalah dengan ini 4 unit bateri AA dan juga 2 unit bateri triple A bersama dengan pemegangnya. Jadi ini merupakan data bergambar pagar keselamatan yang kita akan pasang sekejap lagi. Manakala ini pula ialah lakaran idea. Bagaimana kedudukan motor servo, LED, pembas dan papan mikro pengawal, apabila ianya digunakan dan juga berfungsi sebagai pagar keselamatan nanti. Jadi LED hijau ini kita tidak akan gunakan, kita hanya gunakan 1 LED merah sahaja. Pertama sekali, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu menyediakan komponen-komponen serta bahan-bahan untuk kita melakukan proses penyambungan untuk projek pagar keselamatan kita. Jadi apa yang kita perlukan ialah yang pertama papan
papan mikro pengawal. Okey, jadi cikgu menggunakan papan mikro pengawal mikrobit. Okey. Kemudian cikgu juga memerlukan wire USB untuk kita sambungkan atau kita pindahkan data daripada komputer ke papan mikro pengawal ini. Okey, kemudian cikgu perlukan satu unit LED berwarna merah. Okey, diikuti oleh satu unit pembas. Okey, kemudian kita perlukan pemegang bateri untuk 4 biji bateri 1.5 volt. Okey, kemudian kita juga perlukan pemegang bateri serta bateri triple A. Okey, kemudian kita juga perlukan 3 wire clip wire berwarna merah untuk terminal positif. Okey, kemudian kita perlukan clip wire berwarna hitam 3 untuk terminal negatif, serta dua wire putih untuk data. Kemudian kita perlukan juga satu set motor servo dan juga wire male to male. Okey, satu wire male to male. Jadi ayuh kita buat penyambungan untuk projek pagar keselamatan kita. Jadi kita letakkan ke tepi dulu apa yang kita tak perlukan. Okey, baik, letakkan ke tepi dulu. Okey, pertama sekali cikgu nak gunakan terminal positif dan juga terminal negatif pada bateri ini. Jadi cikgu pasang terus bateri pada bokah penyambung pada pemegang bateri ini. Okey, kerana cikgu nak gunakan terminal positif dan juga terminal negatif pada bateri ini. Okey, baik, kalau kamu tengok terminal positif yang terdapat pada bateri ini ialah wayar berwarna merah ni, manakala terminal negatif ni ialah wayar berwarna hitam. Okey, jadi kita pasang juga bateri pada pemegang bateri triple A. Okey, dah kita gunakan seperti itu. Okey, jadi kita perlukan bersama kita ialah papan mikro pengawal dan juga pemegang bateri serta bateri lah. Okey, jadi yang pertama kita ambil LED. Okey, kemudian ambil satu clip wire berwarna merah. Okey, jadi kita sambungkan clip wire berwarna merah ini ke kutub positif. Okey, bagaimana kita nak tahu kutub positif pada LED ni? Okey, kaki yang berwarna panjang ini adalah kaki anode. Okey, ini menandakan ia ialah positif, manakala yang pendek ini ialah cathode, menunjukkan ia ialah negatif. Jadi kita sambung wire berwarna merah ini pada terminal positif. Okey, manakala wire berwarna hitam pula kita sambungkan pada terminal ataupun kaki negatif. Okey, baik. Okey, kemudian kita ambil, kita tak ke tepi dulu. Okay, kemudian kita ambil wire yang warna hitam, kemudian kita sambung pada terminal negatif. Okey, ini terminal negatif pada bateri ini, terus kita sambung di sini saja. Okey, kemudian terminal wire yang warna merah yang satu lagi ni kita sambung pada pin nombor 2 pada mikrobit. Okey, pada pin bernombor 2 pada mikrobit. Okey, selesai bahagian LED. Kemudian kita ambil pula yang kedua iaitu pembas. Okey, baik, kita akan buat penyambungan di sini. Bagaimana kita nak tahu sama ada ia ialah kaki positif ataupun kaki negatif. Okey, pada bahagian atas ni dia tuliskan positif. Okey, jadi kaki yang ditulis positif ni ialah kaki positif lah. Okey, agar kamu tengok pada bahagian bawah ini dia hampir sama saja kepanjangan kaki itu. Okey, baik, tak apa. Okey, kita ambil wire berwarna merah, kita sambung pada kutub positif. Okey, kemudian wire berwarna hitam untuk kutub negatif. Okey, untuk kutub negatif. Okey, baik, kemudian kita ambil wire yang berwarna hitam ni, kita sambung pada terminal negatif. Okey, kita terus sambung kepada terminal negatif. Okey, manakala wire berwarna merah pula kita sambung pada pin kosong pada
mikro pengawal kita. Okey, selesai untuk bahagian pembas. Okey, seterusnya kita ambil pula set servo kita. Okey, kalau kamu tengok, kamu dapat lihat di sini ada 3 wire pada set servo, iaitu wire orange, wire berwarna merah dan juga wire berwarna coklat. Okey, wire berwarna orange ini ialah merupakan wire data, manakala wire berwarna merah ini merupakan wire kuasa, dan wire berwarna coklat ini ialah wire negatif lah. Okey, jadi kita ambil pula wire male to male ni, kita sambungkan pada bahagian kaki ataupun bahagian set servo ni lah. Okey, oleh kerana cikgu mempunyai wire male to male yang tidak sama warna dengan wire pada set servo ni, jadi cikgu gunakan wire berwarna hijau ini untuk wire orange, wire berwarna biru ini untuk wire merah, manakala wire berwarna purple ni untuk wire coklat pada set servo ni. Okey, jadi sambungkan berhati-hati pada soket yang ada ni, okey, agar besi yang terdapat di sini tidak mudah patah lah. Pada wire metal ni tak mudah patah, okey, sebab dia mudah patah. Okey, jadi sambungkan elok. Okey, jadi set servo ni, okey, kita ada satu wire merah, satu warna orange, satu warna merah di bahagian tengah dan coklat pada bahagian belakang sekali lah. Okay, jadi hijau mewakili orange, biru mewakili merah dan coklat mewakili purple lah. Okay, jadi tersambungkan wire berwarna putih. Okay, untuk data ni kita sambungkan wire berwarna putih ini. Okay, kita sambungkan wire berwarna putih ini pada wire berwarna hijau atau warna orange ni. Okey, dan sambungkan pula kepada pin bernombor 1 pada mikropin. Okey, pin bernombor 1 pada mikropin. Okey, pin bernombor 1 pada mikropin. Manakala wire yang berwarna merah ataupun di sini berwarna biru, kita ambil wire berwarna kita ambil wire berwarna merah. Okay, merah. Okey, kita ambil wire berwarna merah, sambungkan pada bahagian berwarna biru ini, menunjukkan wire merah pada set servo ni, dan kita sambungkan pada pin bernombor 1. Okey, okay, kita ambil wire berwarna merah. Okey, kemudian klik wire berwarna merah, kemudian kita sambungkan pada wire berwarna biru ini, menunjukkan wire berwarna merah pada set servo. Okey, kemudian kita sambung pada terminal negatif. Okey, pada terminal positif. Okey, ini terminal positif ya. Okey, kita sambung ke sini. Okey, pada terminal positif. Okey, kemudian kita ambil pula wire berwarna putih juga untuk kita sambungkan pada bahagian wire berwarna purple ni, mewakili warna coklat untuk set servo. Okey, dan kita sambung pada terminal negatif pada bateri ini. Okey, pada bateri ini. Alright. Okey, kemudian kita ambil yang terakhir. Okey, itu masih lagi wire berwarna, kita gantikan wire berwarna putih. Okey, untuk kita sambungkan ke bahagian ground. Okey, dan
terus kita sambungkan ke terminal negatif. Jadi apabila kita buat, yang terakhir sekali ialah kita sambungkan klip yang terdapat pada pemegang bateri AA ni, triple A ni, kita sambungkan pada slot yang ada pada bahagian tepi. Okey, pastikan dia ketat. Okey, baik. Kemudian langkah seterusnya ialah kita sambungkan wire mikro ni pada bahagian slot untuk wire. Okey, dan seterusnya kita sambungkan pada komputer. Kita telah pun selesai melakukan pemasangan, okey, dan juga sambungan pada untuk projek pagar keselamatan kita. Jadi ayuh kita buat pemeriksaan, okey. Kita buat pemeriksaan sama ada pemasangan kita ni betul-betul kemas dan juga mengikut sambungan yang tepat. Okey, mari kita tengok. Yang pertama LED, okey. Baik, kita tengok okey, kemas, sambungan yang kemas dan juga betul. Okey, pembas begitu juga dengan pembas. Okey, sambungan pada motor servo juga. Okey, kemas dan juga betul. Okey, kemudian sambungan pada ketutupan atau terminal positif dan juga negatif juga tepat. Begitu juga sambungan pada pin pada mikro pengawal kita. Jadi ayuh kita pindahkan file .hex kita daripada pengatur caraan yang telah kita buat menggunakan MakeCode ke dalam papan mikro pengawal ini. Memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Kaedah yang biasa digunakan untuk memindahkan atur cara ialah kaedah muat naik secara terus atau kaedah tarik dan lepas. Oleh kerana cikgu menggunakan papan mikro pengawal mikrobit, jadi kaedah yang cikgu gunakan ialah kaedah tarik dan lepas. Okey, jadi pengatur caraan yang kita akan pindahkan itu iaitu daripada MakeCode ke perkakasan yang kita gunakan iaitu mikrobit, dan kita akan menguji kefungsiannya selepas kita membuat pemindahan pengatur caraan. Okey, jadi langkah yang dinyatakan pada buku teks kamu ialah yang pertama, menyambungkan papan mikro pengawal dengan komputer menggunakan kabel USB, dan yang kedua ialah klik fitur download. Okey, ini fitur download untuk menyimpan file .hex. Okey, .hex file, dan klik show in folder untuk melihat kedudukan file tersebut disimpan. Klik file projek dan tarik masuk ke dalam pemacu papan mikro pengawal. Jadi, ayuh cikgu tunjukkan bagaimana cara sebenar untuk memindahkan pengatur caraan pada perkakasan dan seterusnya menguji kefungsian pengatur caraan tersebut, okay, pada papan mikro pengawal yang kita gunakan. Lepas kita membuat penyambungan perkakasan tadi, okay, sekarang kita perlu memindahkan pengatur caraan pada perkakasan mikrobit ini, okay, dan menguji kefungsian projek pagar keselamatan kita lah. Okay, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita ambil wire USB ini, okay, dan kita sambungkan pada ruangan atau slot mikro yang ada pada badan mikrobit ini. Okay, jadi slotkan di sini dan kita sambungkan pada
ruangan USB yang ada pada komputer peribadi kita. Setelah kita menyambungkan papan mikro pengawal mikrobit kita ke komputer tadi menggunakan wire USB tadi, jadi kita perlu mendownload pengaturcaraan yang telah kita buat. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu cari perisian yang telah kita gunakan, iaitu perisian MAC code. MAC code. Kemudian masuk dan cari yang ini yang telah dibuat. Jadi apa yang perlu kita buat pertama sekali ialah kita perlu ubah dahulu pengaturcaraan yang telah dibuat ini kerana terdapat sedikit kesilapan pada pengaturcaraan ini. Memandangkan kita juga menggunakan satu sahaja LED. Jadi apa yang perlu kita ubah ialah, dan apa yang kita perlu padam dan kita perlu ubah ialah nilai pada blok ini. Itu yang pertama, on start ini digital write pin P121 ini kita tukar kepada P220. Baik, kemudian on button A press. Ini kita kekalkan sebab memang kita nak tekan button A. Kemudian kita masuk pada yang kedua, digital write pin P120. Yang ini kita buang atau kita delete saja. Kamu tekan kanan, kemudian keluar 4 button ni, kamu tekan button delete block. Kemudian digital write pin P221, kita biarkan ia. Set servo P0 angle 290. Kita tukarkan P1 to angle 180. Ini kerana servo ini tidak dapat berfungsi bawah pada nilai 90. Kemudian play to middle C for 4 bit multiple 2.5 ini kita kekalkan. Kemudian digital write pin P2 P220 ni kita ubah dia kepada yang ini kita biarkan, yang ini kita delete. Yang ini kita delete. Jadi kita biarkan yang atas, kita delete yang bawah. Baik, kenapa yang ada ni, ini kita delete. Jadi digital write pin P220, kita kekalkan. Set servo P0, angle to 0 kita tukar kepada P1 angle to 90. Angle to 90. Baik, jadi inilah kita punya pengaturcaraan yang telah kita ubah suai. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita download pengaturcaraan ini masuk ke komputer kita. Baik, dia telah pun siap download. Jadi kita buka show in folder. Kamu boleh tengok file ini ialah dalam bentuk .hex. Ini .hex. Ini untuk file mikrobit lah. Jadi tarik keluar, tarik masuk yang ini ke folder mikrobit. Baik, apabila kamu masukkan ia ke dalam papan mikro pengawal ini, papan mikro pengawal ini akan berkelip-kelip sehinggalah selesai kita masukkan ataupun download masuk ke papan pengaturcaraan kita atau papan mikro pengawal kita. Apabila kita memindahkan file .hex itu, yang telah kita ubah tadi ke papan mikro pengawal ini ataupun kepada folder mikrobit ini, maka apa yang berlaku ialah lampu pada papan mikro pengawal ini akan berkelip-kelip, menandakan dia sedang memproses masuk pengaturcaraan ini ke dalam papan mikro pengawal kita. Dan apabila selesai, lampu ini akan berhenti berkelip, selaju yang tadi lah. Jadi kita telah selesai memindahkan
file .hex ke dalam papan mikropengawal ni. Jadi ayuh kita cuba, ayuh kita test sama ada pemasangan ini telah pun betul dan juga dapat berfungsi seperti yang kita kehendaki. Jadi ayuh kita tekan button A untuk melihat sama ada lampu LED ini menyala, pembas ini berbunyi dan juga motor servo ini dapat berpusing. Ayuh kita cuba. Jika kamu lihat LED menyala, pembas berbunyi dan juga motor servo berpusing lah. Baik. Kita cuba sekali lagi. LED menyala, pembas berbunyi selama 10 saat dan juga palang dibuka. Palang ditutup, maka LED pun padam. LED padam, pembas berhenti berbunyi dan juga palang tutup lah. Jadi inilah dia projek kita yang kita telah berjaya hasilkan. Jadi ayuh pula kita letakkan projek ini pada model sebenar untuk palang keselamatan. Ayuh kita. Jadi murid-murid, ini merupakan satu model yang cikgu buat atas untuk cikgu memasukkan wire-wire serta cikgu menguji. Kita akan menguji projek kita ini menggunakan model yang cikgu buat ini. Jadi ayuh kita buat penyambungan dan juga kita menguji projek ini berdasarkan model yang dihasilkan. Jadi beginilah projek pagar keselamatan kita. Jadi mari kita menguji kefungsian projek ini. Selepas kita selesai membuat pemasangan dan juga kita telah memindahkan data berkaitan dengan pengatur caraan pagar keselamatan ini. Mari kita cuba. Baik. Mari kita tekan button A ini. Baik, palang dibuka apabila lampu LED berwarna merah, dan apabila lampu LED berwarna merah, pembas akan berbunyi. Mari kita tengok sekali lagi. Lampu LED merah menyala, pembas berbunyi dan palang keselamatan diangkat. Apabila lampu LED padam, pembas akan padam ataupun pembas tidak berbunyi lagi dan palang ini akan ditutup. Baik, itulah kefungsian projek yang dihasilkan. Mari kita cuba sekali lagi. Apabila button A ditekan, lampu LED ini akan menyala, manakala pembas ini akan berbunyi, manakala palang keselamatan ini pula atau pagar keselamatan ini pula akan naik. Selepas lampu LED padam, pembas tidak berbunyi lagi, maka palang keselamatan itu akan jatuh. Baik, mari kita lihat sekali lagi. Lampu menyala, pembas berbunyi, palang naik. Lagi sekali. Lampu menyala, pembas berbunyi, palang akan naik. Membentangkan pengatur caraan. Setelah atur cara dimuat turun, projek kumpulan kamu perlulah diuji. Jadi bentangkanlah hasil kerja kumpulan kamu kepada guru dan rakan sekelas. Semasa proses pembentangan, kawan-kawan boleh menerangkan tentang jenis perisian yang digunakan, sama ada MakeCode, M-Block, Tinkercad ataupun apa-apa saja
perisian yang boleh digunakan untuk jenis papan mikro pengawal yang kamu gunakan. Okey, dan kamu juga perlu menerangkan kepada kawan-kawan serta guru kamu tentang jenis papan mikro pengawal yang kamu gunakan, iaitu sama ada Arduino Uno ataupun MicroBit. Baiklah, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang berkaitan dengan subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga bermanfaat.